Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa. Falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, marilah kita bersama-sama mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, iaitu dengan sentiasa meneliti segala tindakan seharian kita agar ianya sentiasa selari dan bertepatan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta jauh daripada tegahan dan larangannya. Mudah-mudahan kita diberi keberkatan hidup di dunia dan kejayaan di akhirat. Marilah sama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Satu Kiblat yang Sama. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kiblat merupakan arah ke Kaabah di Mekah, yang merupakan arah yang dihadap oleh setiap orang Islam ketika mendirikan solat. Secara asasnya, menghadap kiblat merupakan salah satu syarat sah solat, dan jika ia ditinggalkan secara sengaja, maka solat yang dilakukan tidak sah. Namun harus diingat, kita mendirikan solat dengan menghadapkan dada ke arah kiblat hanya kerana memenuhi tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan mencontohi perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bukanlah kerana kita menyembah Kaabah seperti dakwaan dangkal sesetengah golongan yang terkeliru. Daripada Malik bin Al-Huwairith radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasallu kama ra'aitumuni usalli," yang bermaksud, dan solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kiblat umat Islam pada mulanya adalah menghadap ke arah Baitul Muqaddis di Palestin, yang juga merupakan kiblat kaum Yahudi. Namun Allah Subhanahu wa taala telah berkenan memenuhi permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menukar kiblat umat Islam ke arah Baitullah Al-Haram di Makkah yang terdapat padanya Kaabah, sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 144 yang dibacakan pada permulaan khutbah tadi, yang bermaksud, kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang mendadak ke langit, maka kami membenarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, tempat terletaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah muka kamu ke arahnya. Kiblat sebenarnya merupakan satu simbolik kepada penyatuan hati seluruh umat Islam di seluruh dunia, sama ada bagi mereka yang masih hidup atau bagi mereka yang telah meninggal dunia. Ketika hidup, kita menghadap ke arah kiblat yang sama ketika mendirikan solat. Begitu juga setelah kita meninggal dunia, wajah dan tubuh kita wajib dihadapkan ke arah kiblat yang sama ketika dibaringkan dalam liang lahat. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kiblat merupakan semulia-mulia arah. Selain merupakan syarat sah solat, umat Islam juga digalakkan untuk menghadap ke arah kiblat dalam perkara yang baik, seperti ketika berdoa, ketika tidur, ketika membaca Al-Quran, ketika menuntut ilmu dan sebagainya.
Bagi meletakkan kemuliaan yang selayaknya kepada arah kiblat ini, kita dilarang untuk menghadap atau membelakangkan arah kiblat ketika membuang air kecil atau air besar. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermaksud, apabila kamu hendak membuang air besar, maka janganlah menghadap ke arah kiblat dan jangan pula membelakangkannya. Sebaliknya, menghadaplah ke arah timur atau barat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Di negeri Selangor, Jabatan Mufti Negeri Selangor melalui bahagian falak bertanggungjawab membuat penentuan arah kiblat di seluruh masjid, surau, musalla, tanah perkuburan Islam, ruang solat awam, hentian rehat RNR, stesen minyak, pejabat dan sebagainya. Jabatan Mufti Negeri Selangor juga telah menantik Persatuan Ahli Falak Negeri Selangor untuk membantu masyarakat mendapatkan khidmat penentuan arah kiblat di rumah persendirian. Penentuan arah kiblat adalah perkara ijtihad dan zanni, iaitu hasil penelitian. Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaqbilil qiblah wa kabbir," yang bermaksud, apabila kamu hendak mendirikan solat, maka hadapkanlah diri kamu ke arah kiblat dan bertakbirlah, iaitu takbiratul ihram bagi memulakan solat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam riwayat yang lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun," yang bermaksud arah antara timur dan barat adalah kiblat. Berikut adalah beberapa perkara yang perlu diketahui berkaitan penentuan arah kiblat di negeri Selangor. Yang pertama, bagi individu yang mendirikan solat, penentuan arah kiblat adalah diterima selagi mana arah kiblat tidak berada di kiri atau di kanannya. Yang kedua, bagi bangunan seperti masjid, surau dan tapak perkuburan, kadar selisih daripada arah kiblat senar hanya dibenarkan tidak melebihi 3 darjah berdasarkan kemampuan peralatan falak. Yang ketiga, bagi premis seperti masjid, surau atau rumah yang dibetulkan arah kiblatnya, solat yang telah dilakukan sebelum pembetulan dibuat tidak perlu diqadha. Dan yang keempat, bagi jenazah tanah perkuburan yang telah dibetulkan arah kiblatnya, jenazah yang telah dikebumikan sebelum pembetulan dibuat wajib dipalingkan semula ke arah kiblat yang betul, kecuali jika jenazahnya sudah rosak dan berubah. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, bimbang mengucapkan tahniah kepada mereka yang sentiasa peka dan cakna berkaitan ibadah solat, khususnya dalam penentuan arah kiblat di rumah atau di tempat kerja masing-masing. Ianya tidak lain tidak bukan dalam untuk memastikan ibadah solat yang dilaksanakan memenuhi rukun dan syaratnya agar ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bagi mereka yang masih lalai dan mengabaikan ibadah solat dan ibadah-ibadah lain, maka sudahlah, cukuplah, mulakanlah hidup baru yang lebih baik. Perbaikilah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Insya-Allah hidup kita akan diberkati dan di dunia dan di akhirat kita akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mengakhiri khutbah kita pada kali ini, khatib menyeru dan mengajak seluruh umat Islam supaya menghayati beberapa pengajaran berikut untuk dijadikan sebagai pedoman hidup kita. Yang pertama, kita sebagai ketua keluarga hendaklah sentiasa memahami syarat dan rukun solat seperti penentuan arah kiblat di rumah masing-masing supaya solat yang dilaksanakan sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebagai umat Islam, kita mestilah hidup harmoni dan bersatu padu walau berbeza fahaman politik dan latar belakang. Dengan mengambil ibrah
menghadap ke satu kiblat yang sama apabila kita solat, bahkan menyembah Allah yang sama. Yang ketiga, jika terdapat sebarang keraguan dalam penentuan arah kiblat, sila rujuk kepada pihak yang berautoriti untuk mendapatkan pandangan bagi memastikan arah kiblat yang betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Surahul Azim. Dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, maka hadapkanlah muka arah Masjidil Haram, yakni Kaabah, dan sesungguhnya perintah berkiblat ke arah Kaabah itu adalah benar dari Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sesekali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Al-Baqarah ayat 149. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور